Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 subjek KKKH 3333 Kejuruteraan Lebuh Raya. PBL yang kami akan bentangkan adalah PBL 3 iaitu reka bentuk turapan asfalt berdasarkan kepada kekuatan tanah subgrade. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu saya sendiri, Muhammad Kuzain Imran bin Abdul Aziz, A166802. Nama saya Ui Ling Jie, nombor matrik A166455. Nama saya Derek Anak Johnny dengan matrik nombor A165119. Nama saya Ani Zulaika binti Muhammad Fauzi, nombor matrik A165775. Pertama sekali kami akan memperkenalkan mengenai turapan asfalt. Secara ringkasnya, asfalt adalah bahan hidrokarbon yang larut dalam karbon disulfid. Pada kebiasaannya, asfalt agak keras pada suhu biasa. Tetapi, apabila dipanaskan, bahan ini akan melembut dan mengalir dan sekiranya dicampurkan bersama agregat dan kemudiannya dibiarkan sejuk, asfalt akan mengeras dan mengikat agregat lalu membentuk satu permukaan turapan. Jadi, apa itu subgrade? Subgrade adalah lapisan yang paling bawah dan menjadi penyokong asas kepada struktur jalan raya. Pada hari ini, kami akan membentangkan 3 uji kaji. Pertama, uji kaji nisbah Kalas California. Kedua, kaedah reka bentuk campuran konkrit asfalt Marshall. Dan yang ketiga, uji kaji penyiaran pengikat kaedah emparan dan uji kaji penyulingan pengikat. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Derek Anak Johnny dengan nombor matrik A165119. Dan hari ini saya akan menerangkan uji kaji nisbah Kalas California atau NGC dan nama Inggeris dia California Bearing Ratio Test. Dan ini tujuan uji kajinya adalah untuk mengukur kekuatan dan potensi pengampuran tanah dan juga untuk memperkenalkan satu kaedah menilai kualiti relatif bagi subgrade, subtanah dan tanah tapak untuk turapan. Terdapat juga beberapa ujian dan pemadatan haruslah dilakukan agar keadaan jalan raya sentiasa stabil dan bertahan lama daripada retak. So, contohnya termasuklah ujian kaji nisbah Kalas California. Dan uji kaji ini juga dianggap sebagai satu cara untuk mengukur kekuatan Richter secara tidak langsung. So, untuk teori, ia merupakan kaedah yang melibatkan penembusan ke tanah dengan menggunakan alat khas. Ia juga adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standard dengan kedalaman dan kepantasan penetrasi yang sama. Dan akhir sekali, uji kaji ini adalah empirical. Dan ini ialah teori dia. So, secara teori dia, tanah lapis akan dimuatkan dalam acuan CBR dan semasa ia dijalankan, sebatang pelacak silinder akan melurus masuk ke dalam acuan tersebut. Dan selepas itu, kita akan menentukan nilai CBR dan nilai beban dia akan dicatatkan dalam peratusan. So, ini adalah peralatan dia. So, kita ada ayak bersaiz 20mm dan 50mm. Kita ada acuan, kita ada cakera, kita ada perantap pemadatan. Kita ada radar pengukuran pengampulan atau swelling. Dan ini ialah set penuh CBR equipment. So, ini ialah kaedah uji kaji atau proses dia untuk membuat uji kaji ini. So, pertama sekali, sampel tanah dia terdapat ayak 50mm dan 20 juga untuk membuat sampel tanah ini, dan dia akan dicampurkan dengan air sekali. Selepas campur dengan air, kandungan lembapan dia akan diuji, dan selepas itu berat acuan tanpa galangnya akan ditimbang, dan selepas dia ditimbang, dia akan dilengkapkan dengan kertas turas, plat dasar dan cakera peruang. Dan selepas itu, sampelnya akan dibahagikan kepada 3 lapisan. Dan setiap lapisan tu akan dihentak 56 kali atau dipadatkan. Selepas dia dipadatkan, relang memanjangkan akan dialihkan dan tanah terpadat yang diarahkan akan keluar supaya searas dengan permukaan atas acuan. Selepas itu, dia akan
acuan tersebut akan ditimbang dan ujian penusukan dan semua result tu akan dicantikkan. Semua result kita ada berdasarkan AASHTO T193-72. So ini adalah keputusan dia atau data dan pengiraannya. Ini ialah formula ketupatan kering, kita cari kat sini. Dan rho dia daripada sini, W1 minus W2 over V. V dia ialah result kita dapat. So subkan value ni akan dapat value ni untuk sampel A dan B. Dan akan subkan kat sini pula untuk dapatkan ketupatan kering rho D di sini untuk sampel A dan sampel B. So ni adalah table yang kedua. Kita ada beban dan rintangan. Kita akan fokus kepada dua ni untuk sampel A dan sampel B. Kita ada bacaan tolok dia. So akan subkan ke dalam formula beban, dan A ni adalah formula tetap. Sebab dapat W untuk semua ni, kita akan dapat rintangan. Kita akan sub W beban ni ke dalam rintangan formula, bagi G ini over A ini. Ini pun value tetap. So sebab itu kita akan tengok ni sampel A, sampel B. Kita ada penusukan 2.5 meter dan 5 mm. Di sini 25 dan 5. Okey. So kita ada rintangan dia, kita baca dia rintangan kat sini. So contohnya 25 ini kilopascal tukar kepada megapascal dan akan dapat semua value ni. Dan selepas itu kita akan ada AGC dia, iaitu sigma over sigma S. Sigma dia ialah rintangan over sigma S ialah value tetap ini 6.9 dan 10.3. Kita akan bahagi 0.93 bahagi 6.9, darab 100% akan dapat value ni. Semua sama juga prosedur dia. 1.69 over 10.3. 10.3 darab 100% akan dapat value ni. So kita akan compare mana value yang paling tinggi, kita akan pilih. Tu je. So ni NGC yang akan diambil. So ini ialah trend rintangan dan penusukan untuk sampel A, dia semua meningkat. Sama juga dengan sampel B, dia juga meningkat tapi ada penurunan sikit je. Dia naik sikit bukit tu. Ni trend dia. Dan ini adalah pembincangan kita. So keputusan akhir dia, kita akan dapat sampel A ialah 16.41 dan sampel B 20.87%. Ini adalah sampel NGC yang tertinggi kita dapat daripada tadi tu. So ini adalah bacaan untuk tengok secara standard. Kita ada 3%, 3 hingga 5 hingga 15. Okey. Ni tu measure berapa kuat dia punya NGC tu. Berapa kuat tanah dia tu. So contohnya sebab keputusan kita sangat tinggi, so maksudnya dia sangat bagus. Okey. So ni rintangan dalam penusukan. Ini ialah macam general, secara general. Yang tadi ni mengikut eksperimen kita. Yang ni secara general. So secara kesimpulan dia, kita boleh cakap 25 mm adalah 16.41% untuk nilai NGC, manakala 5 mm ialah 20.87 untuk nilai NGC. Maksudnya sampel tanah ini sangat kuat dan bagus, maka penutup tidak seharusnya diperlukan. Akhir sekali, daripada keputusan eksperimen, nilai NGC telah meningkat, malah kekuatan tanah juga meningkat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah eksperimen UKC, iaitu kaedah reka bentuk campuran konkrit asfalt Marshall ASTM D1595 atau kaedah JKR. Secara ringkasannya, reka bentuk campuran merupakan asfalt yang mengandungi agregat halus, agregat kasar, pengisi dan pengikat bitumen. Pengisi digunakan untuk menambahkan ketupatan dan mengisi lompang dalam campuran. Pengikat ialah untuk mengikat bahan-bahan campuran tersebut. Campuran asfalt amat penting dan perlu sentiasa dipastikan stabil bagi menahan tekanan dan pengubahan bentuk apabila beban dikenakan. Campuran asfalt mempunyai fleksibiliti dan dapat mencegah daripada keretakan. Reka bentuk campuran melibatkan langkah yang berikut. 1. Pemilihan kadaran agregat untuk mematuhi keperluan spesifikasi. 2. Membuat campuran ujian dengan 1 julat kandungan alfat yang mengukur sifat fizik sampel yang dihasilkan. 3. Menganalisis hasil untuk mendapatkan kandungan asfalt optimum dan untuk menentukan sama ada spesifikasi dapat dipatuhi.
4. Mengulangi dengan campuran ujian tambahan menggunakan adunan agregat yang berbeza sehingga suatu reka bentuk dapat disusai yang diperolehi. Secara objektifnya, ujian Marshall ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kandungan asfalt yang optimum bagi kerja-kerja pembinaan turapan. Uji kaji ini amat penting untuk memastikan penggrade dan campuran bitumen yang lebih baik dan mempunyai kandungan asfalt yang optimum, iaitu mampu mencapai kestabilan yang maksimum semasa digunakan dalam kerja-kerja pembinaan turapan jalan. Marshall ini juga adalah satu ujian yang paling popular di antara ujian-ujian campuran bitumen. Pengenalan. Campuran panas hot mix atau campuran sejuk cool mix adalah sejenis campuran asfalt yang biasa digunakan dalam pembinaan turapan. Reka bentuk campuran penting untuk menghasilkan turapan yang mempunyai sifat seperti ketahanan dan tinggi terhadap deformasi apabila beban lalu lintas dikenakan. Rintangan gelincir iaitu skid resistant walaupun dalam keadaan basah sekalipun. Tidak mudah terpengaruh oleh keadaan cuaca. Selepas mendapat campuran agregat yang sesuai, terdapat dua cara iaitu ujian Marshall dan ujian Helm untuk menentukan satu campuran asfalt yang optimum. Secara teorinya, konsep kaedah Marshall ini dirumuskan oleh Bruce Marshall. Kaedah ini digunakan untuk mereka bentuk campuran asfalt yang digunakan dalam turapan jalan. Sekiranya kandungan asfalt terlalu rendah, agregat tidak dapat tersalut sepenuhnya dalam lompang udara akan meningkatkan dan menyebabkan ketahanlasakan menurun. Sekiranya kandungan asfalt ini terlalu tinggi, kestabilan akan menurun dan masalah penjujuhan akan berlaku. Oleh itu, kandungan asfalt yang optimum perlu diperolehi untuk campuran asfalt yang dalam turapan jalan. Ujian Marshall ini dilakukan untuk mendapatkan satu campuran reka bentuk supaya menepati kriteria yang dapat ditetapkan seperti jadual 1 di sebelah kanan. Kaedah reka bentuk Marshall juga dapat digunakan untuk menganalisis ciri turapan bitumen iaitu analisis kestabilan dan juga aliran. Beban maksimum akan diperolehi semasa menjalankan ujian. Okey, ini adalah alat radas. Di dalam alat radas yang kita perlukan untuk menjalankan ujian adalah agregat, acuan, tukul pemadatan, jam randing, alat penguji kestabilan, Marshall dan aliran, penimbang elektronik, water bath, oven, termometer, dulang besi, spatula, beros, jet hidrolik, mesin pemadat Marshall. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kaedah uji kaji. Pertama, kelompokkan agregat mengikut jadual penggradan JKR. Kedua, panaskan agregat selama 1 jam pada suhu 177 degree Celsius. Ketiga, panaskan asfalt selama tidak melebihi 1 jam pada suhu 149 degree Celsius. Keempat, panaskan acuan pemadatan, alat-alat, mangkuk-mangkuk penyebatian dan lain-lain. Kelima, campurkan asfalt dan agregat. Kacau selama 1 sehingga 3 minit. Keenam, masukkan campuran ke dalam acuan pemadatan. Sodok campuran menggunakan sudik panas sebanyak 15 kali di sekeliling perimeter dan 10 kali pada kedalaman. Ketujuh, campuran tersebut akan dipadatkan dengan 75 kali hentakan pada permukaan. Dan yang terakhir, campuran yang telah padat dibiarkan menyejuk dalam acuan pemadatan selama 24 jam pada suhu bilik sebelum dikeluarkan. Sekarang saya akan tunjukkan jadual penggradan agregat JKR. Seterusnya ialah kaedah uji kaji bagi analisis campuran yang dipadatkan. Pertama, ukur ketinggian dan ketupatan sampel Marshall. Kedua, sampel diletakkan ke dalam air bersuhu 60 degree Celsius selama 30 minit. Selepas itu, sampel dilap dengan kain kering. Ketiga, beban 2 inci per minit dikenakan sehingga beban maksimum diperoleh. Keempat, beban apabila sampel pecah direkodkan sebagai kestabilan Marshall. Kelima, sebaik sahaja beban dikurangkan, meter aliran dialihkan dari posisi dan bacaan diambil. Keenam, perbandingan ketinggian sampel dengan nisbah pembetulan dilakukan untuk membuat pembetulan pada kestabilan Marshall. Seterusnya, catat keputusan. Dan yang terakhir ialah plot graf kestabilan Marshall melawan peratus asfalt dan graf aliran melawan peratus asfalt. Berikut merupakan jadual kestabilan nisbah pembetulan. Seterusnya ialah keputusan, data dan pengiraan.
Berikut adalah perkara-perkara yang kami rekodkan sepanjang uji kaji berlangsung bagi ke-6 spesimen. Ini merupakan pengiraan setelah data direkodkan. Pertama ialah isi padu, seterusnya graviti tentu pukal, seterusnya ialah graviti tentu teori, seterusnya ialah peratus isi padu, seterusnya ialah peratus lompang bagi campuran, kemudian peratus lompang bagi terisi dan yang terakhir ialah peratus lompang bagi VMA. Di bahagian kanan ialah graf kestabilan Marshall melawan peratus asfalt, manakala di bahagian kiri ialah graf aliran 0.25 mm melawan peratus asfalt. Seterusnya ialah perbincangan dan saranan. Antara topik yang dibincangkan selepas uji kaji ialah sifat-sifat penting campuran bahan bitumin dan faktor mempengaruhi nilai kestabilan campuran bahan bitumin. Sifat yang pertama ialah kekonsistenan. Kekonsistenan ini sangat penting untuk memastikan keadaan suatu terapan itu dalam keadaan yang baik dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Sifat yang kedua ialah ketahan lasakan dan hitangan terhadap lulu hawa. Kesan lulu hawa bermaksud tindakan cuaca yang mempengaruhi kekuatan sesuatu simen asfalt. Bagi faktor mempengaruhi pula ialah pertama, kandungan agregat. Kebiasaannya agregat yang kuat akan diutamakan manakala agregat yang lemah mudah terdedah kepada lerasan dan tidak mampu menahan beban yang tinggi. Bagi faktor kedua pula ialah grade bitumen yang digunakan. Grade bitumen yang mempunyai nilai penusukan yang rendah akan digunakan di kawasan yang beriklim panas manakala nilai penusukan yang tinggi pula akan digunakan di kawasan yang beriklim sejuk. Faktor yang terakhir ialah kekuatan lapisan subgrade. Kesimpulannya, kandungan asfalt dalam bitumen adalah penting untuk memastikan penggradan campuran bitumen yang baik. Selain itu, semakin banyak kandungan asfalt dicampurkan, semakin tinggi kestabilan campuran bitumen tersebut. Sekarang kita akan teruskan pembentangan dengan uji kaji penyiaran pengikat kaedah emparan dan uji kaji penyulingan pengikat. Antara tujuan uji kaji ini dijalankan ialah pertama, memeriksa dan menilai kandungan asfalt, kedua, melakukan penggradan ke atas agregat yang digunakan dalam suatu bahan campuran asfalt, ketiga, mengkaji ciri-ciri bahan asfalt yang digunakan. Apakah teori dalam uji kaji ini? Uji kaji ini dilakukan untuk mengkaji peratusan kandungan bahan asfalt yang digunakan dalam sesuatu campuran bahan asfalt. Terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah penyediaan bahan. Langkah kedua pula ialah penyiaran agregat dan bitumin yang menggunakan pelarut methylenal klorida. Kemudian, langkah penyiaran bitumin dan methylenal klorida dilakukan bagi mengasingkan methylenal klorida dan bitumin sehingga bersih. Langkah keempat ialah penyiaran muktamar menggunakan gas karbon dioksida. Bahan yang diperlukan dalam uji kaji ini adalah sampel bahan campuran konkrit asfalt yang dikorek dari permukaan jalan raya, bahan pelarut methylenal klorida, botol besi bersama gabus getah, mesin pemutar botol seperti gambar di sebelah, alat penyejak sapu berputar seperti di dalam gambar sebelah juga, alat penyejak statik, gas karbon dioksida, mesin penggetah air kad, ketuhan mesin penimbang elektronik serta beaker. Seterusnya adalah kaedah untuk menjalankan uji kaji ini. Langkah pertama, kita perlu menyediakan bahan. Langkah kedua adalah penyiaran agregat dan bitumin. Seterusnya adalah penyiaran bitumin dan methylenal klorida. Dan akhir sekali adalah penyiaran muktamar menggunakan gas karbon dioksida yang digunakan untuk mengeluarkan benda asing dan pelarut methylenal klorida yang masih ada pada sampel bitumin. Selepas itu, kita dapat data seperti berikut. Untuk konkrit alfat, berat bekas kosong dan sampel. Selepas itu, kita dapat berat sampel adalah 1299.53 gram. Bagi bitumin dan agregat pula, selepas kita mendapat data berat bekas kosong, berat bekas dan sampel, kita dapat berat sampel asal adalah 1201.48 gram. Bagi uji kaji penyiaran pula, kita mendapati berat extraction flux kosong adalah 273.06 gram, berat extraction flux dan sampel bitumin adalah 331.07 gram, berat sampel bitumin adalah 58.01 gram.
Dan kita dapat kira peratusan kandungan sampel bitumin adalah 4.83%. Seterusnya, kita pergi kepada perbincangan untuk uji kaji ini. Proses penyerahan bitumin memberi pengaruh yang penting terhadap sifat pengikat. Kaedah imparan boleh dilakukan untuk menyaring bitumin. Terdapat beberapa ralat yang telah memberi kesan terhadap data yang diperolehi juga. Pertama sekali adalah sisa bitumin yang melekat di bahagian dalam botol. Keadaan ini mengakibatkan berat sampel bitumin yang lebih tepat tidak dapat diperolehi. Saranan yang bagi memperbaiki keadaan ini adalah menggoncangkan botol tersebut dengan lebih kuat bagi memastikan tidak ada sampel bitumin yang melekat di dalam botol. Dalam keadaan ini juga boleh dielakkan dengan menambah bagi bilangan kali penyaran dan masa botol besi di atas mesin pemutar. Sampel telah disimpan melebihi 24 jam kerana masih terdapat sedikit bitumin melekat pada agregat. Kesimpulan untuk uji kaji ini adalah, melalui uji kaji ini, kami dapat memeriksa dan menilai kandungan asfalt dan seterusnya melakukan pengguraian ke atas agregat yang digunakan dalam sesuatu bahan campuran asfalt. Justru kita dapat memilih bahan campuran asfalt yang sesuai untuk kerja-kerja yang hendak dilakukan. Seterusnya, peratusan kandungan sampel bitumin yang kita dapat adalah 4.83%. Proses pelarutan bitumin yang tidak sempurna semasa kajian penyerahan agregat dan bitumin menyebabkan kandungan bitumin yang didapati daripada eksperimen adalah kurang daripada gantungan sebenar. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.